Nama Encik Noli ni sebenarnya familiar bila saya sebelum ni terbitkan rancangan Islam Agamaku bersama dengan sahabat-sahabat saudara kita Mona. Mereka selalu sebut Pak Cik Noli, ada sebut Ustaz Noli, dan Kak Aisyah ini kali kedua saya rasa bertemu. Ya, betul. Kali kedua. Siapa yang pernah ikuti sebelum ni bersama dengan Kak Aisyah, kalau sebelum ni cerita beliau dapat mengislamkan maknya, kan? Ya, saya. Dan sekarang alhamdulillah dah dapat mengislamkan anaknya. Ya, Subhanallah. Ini yang terbaru juga ni. Kejap lagi Kak Aisyah kena cerita tu. InsyaAllah. Detailnya. Okay. InsyaAllah. Dan untuk para pendengar boleh tonton di FB IKIM FM pada waktu ini. Dan kalau ada juga yang ingin bertanya, boleh hantarkan soalan anda di talian konti pada waktu ini. 01129004 004. Baik, kita nak mulakan bicara kita. Di awal ni kita nak memperkenalkan dahulu tetamu kita. Kita nak bersama dengan Encik Noli Husin terlebih dahulu untuk maklumkan pengenalan dirinya. InsyaAllah. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nama diberi Noli Husin, insyaAllah, dari berasal dari Sungai Perak dan sekarang menetap di TTDI Jaya Shah Alam, selaku pengarah wilayah tengah, merangkap pengurus cawangan Negeri Selangor Hidayah Center Foundation, insyaAllah. Ceburi bidang dakwah ni dah lebih 10 tahun lah, insyaAllah. Alhamdulillah. Subhanallah. Kan, itu antara pengalaman yang saya kira dalam ungkapan yang kecil, Mona, tapi kalau kita boleh selami jiwa Ustaz Noli sendiri, saya kira orang tahulah cerita yang lebih lanjut selepas ni, insyaAllah. InsyaAllah. Dan Puan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Abdullah. Saya bertugas seorang guru tadika. Tapi separuh masa ni berdakwah, jiwaku untuk berdakwah bersama dengan Hidayah Center Shah Alam. Yang sebelah ni orang yang kuat untuk selalu menyokong aku, mengaku saya daripada Hidayah Center, Ustaz Noli. Saya ni sebenarnya bukan ustaz. Baru nak start. Tapi ramai sahabat-sahabat kan? Biasa I call Brother Noli. Kan? Macam-macam panggilan lah, kan? Betul. Rasa lebih akrab tu sebenarnya. Alhamdulillah. Dan kita nak tahu lebih lanjut kita tahu juga moto Hidayah Center Foundation, sampaikan Islam santuni mu'alaf, atau bahasa Inggerisnya pula share the messages, empower the reverse. Empower ni lebih kepada memperkasakan. Boleh Tuan Noli terangkan lebih lanjut tentang ini? Silakan. Memperkasa ni bermaksud dah tentulah dia kena soleh wal musleh. Dia melakukan amal soleh, amar makruf, nahi mungkar. Begitu. Dan dia mempunyai akhlak Islam yang tinggi, insya-Allah. Dia juga excel ataupun dia boleh pergi jauh lebih dalam bidang yang dia ceburi. Sebagai contoh, kalau dia sebagai seorang peniaga, kita bantu dia sehingga dia dapat stable ekonomi dia. Dan apabila stable ekonomi dan diberikan tarbiyah dan sebagainya pada diri dia, dan dia akan keluarga dia, diri dia akan aman damai. Dan apabila mereka mendapat keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, kata orang begitu. Jadi secara umumnya begitulah. Dan apabila dikatakan memperkasakan mu'alaf ni, sebagaimana kita tahu, mereka melalui liku-liku kehidupan the moment dia masuk Islam. Cuba bayangkan, mereka ni bagaikan tadika Islam satu. Kalau dia tengah semayang tu, kalau mungkin orang tak perasan dia tu mu'alaf, orang akan cakap, apa hal kamu ni semayang tak betul? Dia tegur. Kalau asalnya dia nak pergi semayang, dia nak solat dekat masjid, tetapi dia tertegur macam tu, lala dia pun tak jadi. Dan itu baru satu cerita. Banyak lagi cerita lah dari segi cabaran-cabaran dia. Dan memperkasakan mu'alaf ni di pihak Hidayah Center, kita
cuba menilai dan memajukan mereka sehingga mereka menjadi dai, menjadi pendakwah. Sebagaimana apa yang kita nampak sebelah saya ni, seorang dai yang sungguh hebat. Kami ni macam sparring partner. Masya Allah, tabarakallah. Kalau pergi panggil, ada dapat jemputan jadi forum, mungkin pernah kot. Memang baru lepas daripada UiTM last week last week. UiTM. Yalah, okay. Dan sama juga macam contoh kita ada rakan kita Rana Rana dengan Amber Aisyah. Mereka mendapat jadi tokoh di Melaka. Di Melaka baru-baru ni dalam majlis iftar perdana di Melaka, mereka dipilih Amber Aisyah sebagai tokoh mualaf cemerlang. Dia buta, tetapi dia boleh mengaji Al-Quran dan sangat bersemangat. Dan dia juga melakukan dakwah walaupun berbagai cabaran yang dilalui. Rana pula menjadi tokoh usahawan mualaf di Melaka. Hebat berniaga. Masya Allah. So begitulah, daripada dia susah dalam keadaan kadang-kadang sebelum tu dia memerlukan bantuan support daripada kami dan juga masyarakat sekeliling, tapi sekarang stable. Keluarganya stable dan Masya Allah, tabarakallah, keluarganya Jenny, Rana dengan isterinya Sharon, Masya Allah. Saya amat mengasihi mereka dan saya sangat sayang pada semua mualaf di santunan kami, insya-Allah. Subhanallah. Kadang-kadang kita nak tahu juga Mona, apa tips Ustaz Noli bila nak santuni mualaf tu sebenarnya. Kita nak faham, kita nak menyelami kehidupan mereka sebab mereka baru nak faham, baru nak belajar kan. Tapi kita ni sebagai orang yang dah berada dalam Islam, apa sebenarnya yang kita nak terapkan, nak buka hati. Nanti Ustaz Noli akan maklumkan tu. InsyaAllah. Kita nak beralih kepada Puan Aisyah sebab saya tak sabar nak tahu cerita beliau. Okey, Puan Aisyah, kita juga difahamkan Puan Aisyah juga sertai pelbagai aktiviti untuk sampaikan Islam. Mungkin Kak Aisyah boleh kongsikan macam mana hari ini Puan Aisyah sendiri bawakan keindahan Islam itu di setiap tempat, di setiap sudut kehidupan Puan Aisyah sendiri. Apa yang Puan Aisyah boleh buat sehingga kan mak Kak Aisyah dan juga anak Kak Aisyah tu boleh sama-sama sertai dalam agama yang indah ini, yakni Islam? Yang pertamanya kena terima kasih untuk Brother Noli lah. Brother Noli macam family kita. Dia macam dalam family kita. Dia bukan macam orang asing. Dia selalu berapat dengan keluarga-keluarga mualaf. Sebenarnya saya pertamanya saya suka bantu orang yang susah, yang perlu. So bantu mereka dulu. Lepas tu baru saya sampaikan tentang Islam. So masa bantu tu, saya bukan orang kaya, saya tak ada punya duit, tak cukup tu. Saya terus call Hidayah Center. Hidayah Center akan bangkit ataupun mereka pun terus datang turun padang akan bantu orang yang perlu sangat. So begitu kita orang bantu ramai orang di kalangan Syalam Section 25 dengan 26. So ramai yang tersentuh dengan akhlak kita, macam mana Islam. Orang Islam boleh bantu yang non-Muslim. Dia orang tanya kita. I kata kenapa? Why not? Because we all semua manusia kan. Islam tetap bantu untuk orang, semua orang. Tak kira Islam ke non-Muslim. So mereka terharu and then mereka akan tanya macam mana kita nak berdekat dengan Islam, nak tahu tentang Islam. That's the point. Masa itulah saya akan panggil Brother Noli, Hidayah Center, dia akan turun dan jelaskan tentang Islam. So mereka pun ramai yang syahada. Tahun ni ramai yang syahada. Macam satu family yang syahada sebab mereka sangat miskin sangat. So, selagi kita bantu mereka terharu, teringin nak belajar tentang Islam. So what is in Islam? Mereka belajar baru mereka akan tahu, mendalami apa tu Islam.
Itu yang cara saya. Subhanallah, kan kita perlu tunjukkan dahulu kan keindahan Islam itu dengan akhlak kita. Subhanallah. Dan kita juga difahamkan Puan Aisyah baru saja katanya pulang dari mengerjakan ibadah umrah. Alhamdulillah. Tahun ni juga kan? Ya, alhamdulillah. Kejap lagi kongsikan macam mana perasaannya tu. InsyaAllah. Okey. Dan dia sebut tentang memperkasakan mu'alaf. Pengalaman Ustaz Nuri sendiri yang sentiasa menyantuni mu'alaf ni, saya kira itu yang perlu kita tahu sebab kita hari ini pelbagai masyarakat dan pelbagai cara kita hidup kita, lifestyle kita. Jadi macam mana hari ini Encik Nuri sendiri boleh sama-sama selami, nak rapat, nak dekat dengan sahabat mu'alaf kita? Encik Nuri. Yalah, background saya, mak saya Cina kan. Jadi kalau kita boleh fikir kan, the creator, dia created Adam. Dan Adam ni dia beranak pinak dan sebagainya. Dan ada Wong, ada Siva, ada Mutu, ada John, ada Noli, ada Syafiq. Jadi sebenarnya kita dalam satu orang kata satu keturunan yang sama. Jadi we have to start with love. Bila nak buat dakwah with love, kita kena tarik mereka, tarik sesiapa yang belum lagi kembali kepada menyembah Tuhan the Creator tu. Agar mereka nanti sama-sama kita balik ke syurga. Kalau betul-betul ada pada hati kita nak bawa mereka ke syurga, kita kena bawa betul-betul. The real thing kita kena buat adalah kita perlu bawa sungguh-sungguh. Jadi untuk kita berapat dengan contoh macam Kak Aisyah dan sebagainya, apa yang saya personally buat, saya datang masuk ke rumah. Bila masuk ke rumah, kalau dengan anak dia tu pirakas tu, ingat lagi. Saya peluk dia. Saya peluk dia. Sebagaimana kalau saya cium pipi kiri kanan Muslim lain, saya akan buat benda yang sama. Sebab di hati saya mereka adalah hamba Allah yang belum mendapat hidayah. Jadi kekerapan berziarah, dan bagi mereka yang memerlukan kebajikan, kita bantu mereka. So kasih sayang itu penting. Saya ada jiran saya lah yang saya cuba membuat dakwah kepada dia. Dia uncle yang dah berumur. Tapi dengan izin Allah dia meninggal selepas tahun. Tapi hasil daripada kasih sayang saya yang saya tunjukkan kepada uncle tu, isteri dia datang ke rumah saya almost every day. Dan nak singkatkan cerita, isteri dia masuk Islam at the age of 70. At the age of 70. So, dan dia mengambil saya sebagai anak dia. Dia anggap saya ni sebagai anak dia. Dan isteri saya sebagai anak dia juga. Dan begitulah. Jadi sokongan-sokongan daripada pihak-pihak semua dalam menjayakan aktiviti-aktiviti di Hidayah Center ni sangat diperlukan. Kalau saya boleh sebut sini insya-Allah kepada pihak luar di sana tu, kalau siapa yang nak membantu kami, pergi ke website www.hidayahcenter.org.my dan Facebook Hidayah Center Foundation, atau boleh WhatsApp kepada 013-466-8794 atau saya sendiri 019-3533-177. Saya ulang, 019-3533-177. Cintai semua orang. InsyaAllah. Masya Allah. Itulah orang kata Mona, keindahan Islam ni sebenarnya. Bila Islam hadir, Islam itu sayang kepada masyarakat ni dengan penuh dengan kehidupan bertamadun Islamnya kan. Subhanallah. InsyaAllah kita sama-sama selami dan juga belajar. Dan beralih kepada Puan Aisyah, sebelum nak cerita ke mengerjakan ibadah umrahnya, nak ceritakan ada bersama dengan anaknya sekarang hari ini bersama dengan maknya kan, yang dah pun memeluk agama Islam. Sebelum tu ada yang bertanya juga, boleh tak ceritakan sedikit cerita Puan Aisyah bila sebenarnya melafazkan syahadah? Ya. Saya melafazkan syahadah tahun 2001. Di JAIS. Masa tu adalah macam mak angkat dia yang bawa saya ke JAIS. Saya memang tak tahu, bukan macam sekarang Brother Noli jelaskan what is Islam, who's the creator, all. Sekarang different. Masa saya syahadah, nothing, nobody, tak ada orang explain who's the creator. Cuma just ada mimpi, so dia orang bawa saya terus ke JAIS, suruh syahadah. That's all.
Sekarang memang different, totally different. Rasa Dapat tu. yang clear picture. Siapa tu creator? Who is Allah? Who create us? Brother Noli akan explain everything. So people easy to get. But those days tak ada macam tu. Tapi masih Allah memberi hidayah untuk saya. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Dan Puan Aisyah, kalau tak keberatan boleh kongsikan tak sewaktu melafazkan syahadah tu umur berapa masa tu? Masa tu saya umur 40. Allah. Masa tu 40. Mengenali Islam sewaktu tu kan. Ya, betul. Dan bila mengenali Islam, dan pastinya Puan Aisyah bawa balik Islam itu di sekitar Puan Aisyah, kehidupan persekitaran Puan Aisyah. Pastinya yang orang yang pertama tahu Puan Aisyah bersama Islam adalah mak. Dan hari ini mak pun dah memeluk agama Islam. Boleh kongsikan macam mana kisahnya? Betul. Sebenarnya saya lepas syahadah dah 2 tahun saya menyorok. Memang family tak tahu. Tak tahu. Oh, okay. Family tak tahu. Then finally they find out and mereka tahu ada Islam. So saya have to face the cabaran. Cabaran tu memang tetap ada. Ustazah dah bagi tahu. Dan Islam mesti ada cabaran. So I have to face the cabaran. I tak boleh marah, tak boleh tension ke apa, I have to cool down. I first belajar di Islam, dalam Islam ni sabar tau. Banyak sabar. Kita kena banyak sabar. So bila sabar, kita akan dapat balik reward tu daripada Allah. Itu yang penting. Siapa yang masuk Islam atau dia kena sabar betul-betul. Memang cabaran dia memang tetap ada. Kadang-kadang ada orang sampai buang kerja dah. Tak ada kerja. Seperti anak saya pun, Kash, masa tu dia kerja airlines. Lepas syahadah, setahun pun tak ada. Sebulan dah kerja, tak ada kerja untuk dia. Sebulan dia tak ada kerja. So ini semua cabaran. I dah bagi tahu dia. Tapi dia masih muda kan. So dia tak boleh terima. Belum ada ubat sabar tu belum masuk lagi. Sebab dia masih muda. Masih tadika. So I give and take. Brother Noli pun used to say give and take. Because kita tak boleh push orang yang baru-baru tu kan. So macam mak I, saya dalam Hidayah Center ni dalam 10 tahun. Pertama kali orang yang saya jumpa di Hidayah Center ni Puan Norma. Sekarang Puan Norma tu bila such a wonderful lady. Dia memang very humble person. Kena belajar apa tu humble, sabar daripada dia. Betul. Dia yang selalu ziarah family kita. Dia rapat dengan all the sisters lah Hidayah Center. Rapat dengan my mother. Walaupun my mother dekat hospital, mereka yang first person to go ziarah. So this attracts, make my mother begitu ke orang Islam. So orang Islam yang pertama kali ziarah, and then they hug her, and then cium her, and then whatever she saw the love from Islam. So itu yang make her turning point. And then she used to see me. I tak pernah tinggal solat, and then I pakai tudung. Kadang-kadang orang jiran tak pakai tudung, mak I pun tegur lah. Melayu kan. So mak I bangga lah because I used to wear tudung. Fully all whatever I belajar dari Islam, I follow. Itu saja. That's the way we have to follow. Akhlak itu penting. Akhlak tu. People want see you, they must respect you. Or you are in Islam, you are already totally changed. Betul tak? Dulu memang short skirt, short blouse, semua. Maybe I tak ambil ubat sabar tu. Maybe I tension kan. Sekarang memang fully, totally Islam change me a lot. Alhamdulillah, Islam banyak bertukar hidup saya, and then my family. Now everybody semua dah closer to me. The thing is, insyaAllah one day semua orang akan ke jannah. Bukan saya seorang je ke jannah. Everybody have to. That's what every day I doa. But still Hidayah Center,
bila ada masa dia orang ziarah, and then we have small gathering with all my non-Muslim family. Mereka pun tumpu pada mereka Hidayah Center. They also love our Hidayah Center people. Ya, betul. Subhanallah, tertarik saya Itu dah orang kata akhlak tu kan. Bila kita buat ni Mona, semua orang akan boleh jadi contoh yang baik-baik kan. Kita hari ni macam mana kita berakhlak dengan orang lain, masyarakat lain, insya-Allah kita kemas-kemaskan lagi akhlak kita. Mungkin sedikit Puan Aisyah boleh kongsikan apa perasaan bila setibanya mengerjakan ibadah umrah pada bulan Februari baru ni katanya. Ya, baru saja bulan Februari. Tiba-tiba Hidayah Center, ustaz daripada Hidayah Center lah, dia suruh Ustaz Razi. He looks like an Arabian. Because he teach Arabs. So dia cakap, Aisyah tolong ambil pasport. Saya cakap, untuk apa Ustaz nak ambil pasport? Are you going to Hajj? I macam dah jam dah. I don't know what to say. And then I say, okay Ustaz, I go and take my passport. Get ready. You're flying on the 16th. Masya Allah, I don't know what to do. I macam like unbelievable. Betul tak? Unbelievable. And the first time, saya selalu doakan, kalau I nak fly, my first leg must step to Tanah Suci. I always doakan. I don't want to fly any other place. I didn't fly. I tak pernah naik flight. Betul, I tak pernah naik flight. So the first, Alhamdulillah, Allah kabulkan. So I turun lepas dah siap semua, pasport dah siap. So Ustaz Razi, I dah inform family saya. Family saya semua very happy and terharu. And then Ustaz Razi yang ambil saya ke airport, and all the family sampai the airport. Semua sampai, hantar saya sampai ke airport. They were so happy because first time in the family, the sister going to Tanah Suci. Because they all cannot go to Tanah Suci. Belum lagi. Because orang Islam saja boleh kan. Arab Saudi. So I was so, I can't believe it. Lepas I dah naik flight, like macam unbelievable. Because in the flight, Alhamdulillah tak ada apa. Sampai ke turun pun tak ada apa. Turun pun tak ada apa. Alhamdulillah. Perasaan tibanya bila melihat Kaabah, Puan Aisyah? Bila aku sampai, bila kita orang jalan, lepas tu I tengok mana Kaabah. Kita orang hotel ke Kaabah 1,000 meter. Every day we have to walk. Satu kilometer juga tu. Yes, every day we walk. So when go nearer, then I saw the Kaabah. That I was thinking, is it true? I'm here? Betul ke? Sebab I always see in the TV, kan, people tawaf. And then, is it true? I cannot say anything. Terus doakan for my family and doakan for my Hidayah Center to permudahkan kerja-kerja dakwah kita. That's the first thing. I doa in front of Kaabah. Unbelievable. My mother used to say, you are going there. Mak I katalah, you pergi tempat yang tu ramai orang tu tawaf tu. Ya mak, saya pergi sana. My mother was terharu. She hugged me. And then masa kita pergi kan. So I doakan for my family lah, all my family members and Hidayah Center who sent me. I got, I was without money, I tak ada duit nak pergi. Macam mana nak pergi kalau nak duit kan? Hidayah Center kumpulkan, President Oli yang letak nama saya, kumpulkan. Saya rasa dekat-dekat 2,000 tau. Alhamdulillah. Duit itulah saya tukar untuk pergi sana. Buat belanja. Alhamdulillah. And people there are very nice people. Arabians. They're very nice people. Friendly. Pakai ni Kak Aisyah. Dari sana. Alhamdulillah. Itu masa nak balik daripada Mekah, memang I don't want to balik. Macam I want to stay tak there. Tak nak balik rasa kan. Allah. Alhamdulillah. Hidayah Center Foundation memerlukan anda. InsyaAllah. Itu dia kisah hebat daripada Puan Aisyah sendiri. Mona, kita kata nak sampai sana pun hajat kita mungkin lain, tapi Puan Aisyah sendiri ada cerita dia kan. Allah. Masya Allah. Assalamualaikum semua. Saya Faizal Tahir. Saya nak ingatkan diri saya terlebih dahulu dan juga kepada anda semua di luar sana, bila kita bersedekah di bulan Ramadan ni, Allah akan melipat gandakan pahala kita. Jadi sebab itu saya ingin mengajak anda semua untuk merebut pahala melalui kempen sedekah Ramadan anjuran Hidayah Center Foundation. Dan sumbangan anda akan dimanfaatkan untuk dakwah dan pemerkasaan mu'alaf.
Bagi anda yang ingin bersedekah, layari www.dahsedekah.com atau hubungi 0341089669. Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami masih bersama Islam Agamaku dan masih bersama Ustaz Nolly dan Puan Aisyah. Okay. Bersama tajuknya Perkasakan Mu'alaf. Dan mungkin kita nak bertanyakan pada Tuan Nurli. Biasa pendengar di luar sana ada yang bimbang, katanya takut masuk Islam, takut miskin, takut macam-macam lah ketakutan yang ada ni. Mungkin boleh Tuan Nurli betulkan salah tanggapan ini. Memang benar. Disebabkan sometimes benda ni adalah dari kita orang Melayu sendiri, di mana bila masuk Islam sebagai contohnya dia perlu cepat terus pakai tudung. Kalau hukum arak itu sendiri ada 3 stage, barulah dia qat'i haram, sebagai contoh itu. Malah ada sebahagian ni kalau kita dengar ini mungkin secara ni ya betul, babi tidak boleh dimakan, tapi ada rukhsah dia, sebab tu darurat dibenarkan, tetapi bukan sampai kenyang. Tak boleh lah itu zalim. Allah kata perkara-perkara yang begini menjadi satu perkara yang mungkin orang tak tahu. Malah sebenarnya very simple sebenarnya masuk Islam ni. Kalau mungkin ada non-Muslim yang dengar di luar sana, it is very simple. Islam, memeluk Islam adalah kembali kepada menyembah the Creator. Menyembah the Creator of Adam. Adam adalah manusia pertama. Jadi menyembah the Creator, bukannya the creations ataupun all the creations yang ada sehingga zaman sekarang ni, sejak daripada Adam. Jadi Adam menyembah Tuhan the Creator. Very simple, dengan cara kita hanya mengucap, iaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, iaitu aku tidak menyembah selain daripada Tuhan Adam the Creator. Adam manusia pertama. Jadi wajibnya, harusnya ataupun mestinya dia menyembah Tuhan yang satu, yang Tuhan yang itu, bukan lain, tidak lain. Dan ya betul, orang-orang bukan Islam, dia apabila seseorang itu masuk Islam, keluarga dia rasa malu. Jadi perasaan malu dan yang tidak sabar dan akan jadi stres lah keluarga tu. Malah ada setengahnya dihalau, dan ada kes-kes yang lebih teruk, fizikal, melibatkan fizikal dan sebagainya. Itu hanya salah tanggap. Itu hanya salah tanggap. Salah tanggapan. Peluk Islam, nothing much yang berubah, hanya dia menyembah Tuhan the Creator. Cara peluk Islam adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa dia? Nak senang cakap, aku tidak menyembah selain daripada Tuhan the Creator tadi tu. Dan aku mengikuti Nabi-Nabi yang last kali Nabi Muhammad. Cara pergerakan solat dan sebagainya ikut cara Muhammad. Malah even kita juga percaya bahawa Nabi Isa yang kita sebut sebagai Jesus, Musa, Moses, Daud, Abraham, Daud tu David. Mereka adalah nabi-nabi, messenger of God. Jadi Islam itu sebenarnya, untuk peluk Islam adalah sangat simple. Sangat simple. Declare saja, insyaAllah. Jadi mungkin ada yang bertanya berkaitan dengan Hidayah Center. Ada dalam SMS, WhatsApp pun bertanya tentang ni. Bolehlah pergi ke siapa yang buat sumbangan sedekah Ramadan, pada bila masa, insyaAllah. Pergi kepada www.hidayahcenter.org.my atau Facebook Hidayah Center Foundation, WhatsApp 013-466-8794 atau nombor telefon saya sendiri iaitu 019-3533-177, insyaAllah. Okey, kita nak beralih kepada Puan Aisyah. Mungkin di hujung ni sedikitlah pesanan Puan Aisyah, apa yang nak disampaikan berdasarkan pengalaman-pengalaman Puan Aisyah sendiri dah lalui bergelar sebagai seorang saudara kita, saudara Islam. Silakan. Kepada untuk mualaf ataupun yang born Muslim, yang pentingnya akhlak yang penting. And then kita
harap jangan tinggalkan solat. Solat yang bimbing kita, kuatkan iman kita, akhlak kita, akidah kita. Semua ni dalam solat. Selain daripada solat tu memang tak boleh mungkin. Lepas tu ini bulan puasa ni, bulan Ramadan. Sejak I dah syahadah sampai sekarang I puasa penuh, tak ada half day. Tapi untuk sekarang ada yang half day, kita praktiskan mereka half day. Tapi tak pernah orang bulan Ramadan ni tak ada orang yang meninggal dunia. Betul tak? Puasa tu tak ada orang meninggal dunia. Puasa tu kan? Memang seronok. Memang first day tu rasa lain. Lepas tu lama-lama akan biasakan. Begitu juga dengan solat yang saya sangat suka bulan Ramadan tu, solat tarawih. I macam tak pergi, macam rugi memang. Itu seronok sangat tarawih tu. Ya, alhamdulillah. Mula-mula memang I tak tahu tentang tarawih. Lama-lama I belajar, lepas tu I ikut kawan-kawan. Sekarang dekat rumah I ada surau, so I jalan kaki aja pergi. So very interesting tarawih. Please don't miss the tarawih. Walaupun orang yang born Muslim tapi ramai tak datang. I still don't know why, kenapa. Mungkin kerja ke, jaga anak ke. Tapi tarawih tu just once a year. Bulan Ramadan saja tarawih. Mungkin this tarawih we are last. Who knows? Yes or no? So I nak sampaikan kepada orang yang Islam, tolong sebarkan Islam kepada non-Muslim. Walaupun di tempat kerja mesti ada non-Muslim kan. So kalau takut ke apa, tolong hubungi kami. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Kita tunjuk akhlak yang baik-baik supaya kita ni semua dapat hidup dalam keadaan yang baik semuanya kan. Kalau kita cakap pasal syahadah tu, kita tak dapat, bukan Islam bukan agama paksa, tetapi kita sama-sama nak hidup dengan penuh aman, tenang, bersama-sama dengan kepercayaan masing-masing. Dia melepaskan diri dia dengan Allah. Ya, insya-Allah. Macam akad nikah ataupun dia nak register nikah. Alhamdulillah. Kita dah sampai di hujung pertemuan. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Noli dan juga Puan Aisyah atas perkongsian pada petang ini. InsyaAllah ada rezeki, ada masa kita jumpa lagi. Rasa tak cukup masa ni kan? Nak tambah lagi kalau boleh. InsyaAllah ada rezeki, kita akan jumpa lagi untuk pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.